Semua untuk buka kamera, kita nak tangkap gambar. Alright. Tak, baru 3. Senyum. Sebentar ya. Kita akhir kejap ya. Okey. Dah? Dah ada. Alright, terima kasih Puan Sandra. Alright. Video opening please. Dari Rauk ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Untuk makluman, program hari ini akan menggunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar MSU dan juga barisan hakim dan juga Miss Aini selaku pensyarah subjek Business Plan Development. Selamat datang ke program Awaken Your Inner Chef. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program yang diadakan pada hari ini. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya, memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim, selaut kasih seuntai rasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini yang penuh bermakna, marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Muhaimin bin Abdul Malik. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم يا الله Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan di tangan engkau, segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah
rahmat dan rahimmu atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dan berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Abdul Muhaimin atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, sebelum memulakan pertandingan, moleklah sekiranya saya membacakan terlebih dahulu syarat-syarat pertandingan yang perlu dipatuhi oleh setiap peserta dalam pertandingan ini. Antara syarat pertandingan adalah seperti tema healthy food, minimum ingredient 5 ingredients at least. Student must cook live through virtual platform. All cooking and serving preparations must be done at the competition venue. Each student is required to use their own creativity to decorate their dish. The initial preparations allowed are cleaning, peeling, cutting, grinding, soaking, composing table decorations, and folding napkins. Once the contestants done with the dish, contestant may post it on your Instagram, and please make sure your Instagram is on public mode. Snap the picture of the food, use your own creativity and skills, then post it on the Instagram and tag our Instagram at Kunyah Bites with a hashtag awaken your inner chef, hashtag healthy food, and share the awareness of eating a healthy food on your social media. The judges will judge through the picture that you post on Instagram as well. The marks will be given based on the decoration. Does the food meet the criteria of the healthy food and the total amount of likes? Last but not least, this program was sponsored by Kunyah House. Sebelum pertandingan ini dimulakan, izinkan saya memperkenalkan hakim yang akan mengadili pertandingan hari ini, iaitu Puan Malisa Sahila Abdul Manap. Beliau merupakan Ketua Unit Kemahiran Kulineri Fakulti Hotel dan Pelancongan UiTM Dungun Terengganu Jabatan Seni Kulineri, dan Puan Zahara binti Awang, Puan Hajah Zahara binti Awang. Beliau merupakan Naib Pengerusi Pertim Persatuan Tadika Islam Malaysia. Terima kasih atas tontonan video sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Puan Malisa Sahila Abdul Manap, Ketua Unit Kemahiran Kulineri Fakulti Hotel dan Pelancongan UiTM Dungun Terengganu Jabatan Seni Kulineri, untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan program Awaken Your Inner Chef pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih, Farzana. Clear ke soal saya? Clear? Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada koordinator program Farzana Shasha, dan juga kepada pensyarah yang terlibat, barisan rakan juri saya daripada Tadika Islam, Persatuan Tadika Islam Malaysia, Puan Zahara Awang, seperti juga kepada peserta pertandingan dan juga kepada semua pelajar.
Saya, Puan Malisa, selaku juri pada hari ini amatlah berbesar hati dapat melibatkan diri dalam pertandingan sebegini. Awaken Your Inner Chef dengan tema Healthy Cooking for Good Life merupakan satu inisiatif yang sangat bagus bagi mencungkil bakat-bakat baru dalam pertandingan memasak. Saya juga berharap para pelajar dapat meneruskan aktiviti sebegini, juga aktif melibatkan diri dalam pertandingan yang dianjurkan daripada universiti, kolej-kolej dan agensi-agensi luar. Bukan saja tamat di sini ya. Pertandingan sebegini dapat membantu pelajar dalam mendalami lagi ilmu masakan, serta para pelajar juga dapat memahirkan diri dalam mengasah lagi bakat yang sedia ada. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta and do your best. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pertandingan Awaken Your Inner Chef dengan tema Healthy Cooking. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Puan Malisa Sahila Abdul Manap atas ucapan dan kesudian merasmikan program kita pada hari ini. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, acara yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Nampaknya barisan calon bertanding sudah pun bersedia. Adakah anda semua sudah bersedia? Ya, sedia. Belum. Sedia. Belum. Okey, saya pinkan sekejap kita punya contestant. Alright. Okay, pertandingan akan dimulakan setelah pelancaran video ini. Are you ready guys? Yes. Para contestant boleh remove background sebab kita tak nampak Okay, Faris ready? Miss ready? Okay. Alright. Miss tak nampak muka. Okay, ini barisan contestant kita ya. Dipersilakan. Para contestant dah boleh mula ya? Anda diberi masa 1 jam daripada sekarang. Sorry? Nampak ke? Faris, buka kamera. Tak, lagi satu. Oh, okey, jap. Saya akan masak sandwich lah.
hari ini sandwich yang sehat. So firstly, saya guna roti. Inilah untuk kesihatan. Mungkin roti yang untuk menjadi betul sehat dan tentunya saya buat sandwich dengan scrambled pita. So ini telur dah besar. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Saya tetap Pihak kontestan boleh explain anda masak menu apa dan ingredient yang digunakan. Boleh mulakan dengan Frelita. Hello Puan. Hello Syah. Hello semua. Hai. So today I want to make a crispy chicken skin and pak choy with a garlic sauce. So for chicken skin, saya first marinate dengan garlic and daun jeruk nipis, daun lime, and then after marinate about 5 minutes, saya masukkan saya masukkan telur dalam marinade ni. Lepas tu saya masukkan dengan tepung terigu dengan tambah sedikit seasoning, and then lepas tu goreng. Itu dulu je. Saya baru nak masak. Skin first. Alright, terima kasih Frelita. Seterusnya, pihak kontestan kedua kita, Faris. saya. Faris masak menu apa hari ni? Hari ini saya masak sandwich. Dengar ke? Dengar. Hari ini saya masak sandwich dan saya akan buat apple juice lah sekali. So untuk yang sesiapa yang macam senang nak diet ke, bolehlah cuba. So saya buat sandwich sekali dengan scrambled. So telur saya dah hancurkan tadi. So saya tinggal nak ni. So sekarang ni saya tengah potong apple lah untuk saya buat apple juice. So Antara bahan yang digunakan? adalah apple, telur, roti, and then ada sedikit garam dan gula lah. Tak banyak sangat sebab simple saja. So untuk orang yang tengok ni mungkin boleh cuba kat rumah. Okey, baik. Terima kasih Faris. Good luck. Seterusnya Putra. Menu apa Putra masak hari ni? Kita masak ayam chicken breast dengan vegetable. Ingredient dia ada carrot, ada broccoli, ada ayam breast dengan potato. Okay, thank you. Alright, thank you. Good luck Putra, Frelita dan Faris. Okey, untuk makluman para pelajar yang lain, selepas pertandingan ini tamat, para kontestan akan upload di Instagram mereka. Jadi diminta anda semua untuk bantu sumbangkan like anda pada posting mereka di Instagram. Terima kasih ucapkan.
Untuk makluman, kita ada satu lagi peserta, Miss Masrul Aini, tapi nanti Miss akan masuk atas ini kat sini. Okay. Lasmo 99. Go. It's the Lasmo 99 biggest brand sale. Mr. Ragaman! Are you home? Who is Mr. Ragaman? Mr. Baik kedai nak tom yum pula. Oh my god. Petang Rabu nak cendol pula. Biar betik. Nasib kau baik, mood aku baik. Oh, bulan puasa baru nak mula. Dan minta langsir macam nak raya. Raga manu hanya aku yang tahu. Oh sayang, hanya kita berdua kekal sampai tua. Oh bagai bulan bagai bintang, tetapkan bersama. Oh hanya kita berdua kekal bahagia. Walau bila dibuatnya, aku sayang padanya. Tak berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Tak berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. We go. Makan malam sudah dihidang. Kau masih melarang. Tam tengok bola kau ajak keluar. Ya Allah. Masuk kereta baru kedua kau nak balik. Nasiblah baik muka kau cantik. Bulan puasa baru nak mula. Dan minta langsir macam nak raya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Hanya kita berdua kekal sampai tua. Oh bagai bulan di bagat bintang, tetapkan bersama. Hanya kita berdua kekal bahagia. Walau gila dibuatnya, aku sayang padanya. Tak berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Tak berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Hanya kita berdua kekal bahagia sampai hari tua. Bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Hanya kita berdua kekal bahagia. Walau bulan di bahagia, aku sayang padanya. Walau bulan di bahagia, aku sayang padanya. Walau gila dibuatnya.
sakiti aku, hati ini takkan rapuh mencintakanmu. Aku tak peduli walaupun berulang lagi, hati ini takkan mungkin membencimu. Sampai saat ini aku tak pernah mengerti, resah ini selalu saja melekat di hati. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Semakin benci, semakin aku kata meminta. Kenapa harus begini? Cinta ini takkan mungkin dipaksakan. Sampai saat ini aku Untuk makluman Puan Barisan Hakim, kita punya contestant ada 4 orang. Putra line dia agak lag. Dan contestant Ferlita daripada negara seberang. Contestant Faris dan contestant Miss Masrul Aini daripada Malaysia, negara yang sama dengan kita. Okey, boleh saya bertanya dengan Puan Malisa. Ada biasanya kulineri ni student yang ramai daftar tu adakah lelaki ataupun perempuan? Kita tengok kat sini, perempuan ke ramai lelaki, sama je. Okey, di UiTM juga dalam kelas tu boleh kira. Lelaki tu dalam satu kelas 2 orang, 3 orang. Sebabnya kita kalau sekali student masuk, kita akan buka dalam 10 kelas. Jadi kalau satu kelas tu ada 2, 3 lelaki je lah, boleh kira lah dalam 30 orang macam tu je. Berbanding perempuan dalam satu kelas 12 orang. So haraplah, maknanya kalau dia punya ratio dia 3 kan, 1 nisbah 3, 1 lelaki 3 perempuan, sikit je. Kalau buat pensyarah di dua ni, kalau dapat student lelaki tu berebut sebabnya senang nak minta tolong angkat-angkat barang kan, tapi tak ramai. Oh begitu, nampak kayaknya orang lelaki pun semakin minat di dalam bidang masakan. Macam mana? Tak masuk ATM, dia pergi kerja terus, dia pergi kerja hotel terus. Kalau kita tengok di hotel pekerjanya ramai lelaki, tetapi bila belajar ramai perempuan. Sebab kebanyakan lelaki dia terus bekerja dan perempuan pergi masuk belajar. Sebab tu berbeza. Macam mana pula pandangan Puan tentang kulineri di masa akan datang memandangkan PKP ni ramai yang suka memasak? Itulah, saya sebagai pensyarah pun rasa sedikit ralat lah dengan keadaan semasa. Okey, sebab kita rasa sangat bidang kulineri ialah bidang kemahiran. Which is you kena praktik baru you boleh buat. So bila keadaan sekarang ni, apa yang saya galakkan para pelajar ialah selalu praktik. Banyak menonton skill punya cooking, based on skill lah. Kita bukan, bila kita menonton di YouTube, di video-video, kita bukan tengok apa yang dimasak. Kita tengok
skill cara dia masak. Oh sedapnya tidak. Okay, jadi bila kita tengok macam mana dia memotong, apa nama potongannya, macam mana dia masak, apa kaedah memasaknya. So maknanya sambil kita tengok, kita belajar. Sebab kita nak pergi kelas tak boleh dalam keadaan sekarang ni. Okay, dan selain daripada macam ni, pertandingan macam ni, you boleh memahikan diri you. Dan banyak sangat pertandingan saya pun baru selesai 2 pertandingan jadi juri juga, jadi juri juga pertandingan memasak macam ni. So dia bukan setakat you dapat duit menang tetapi knowledge. Bila you masuk pertandingan, you perlu memotong. So itu memahikan you perlu memasak. Okay, macam tu Firlisa tu tengah menggoreng deep fried. Macam mana dia nak tengok dia punya sampai mana dia nak masak. The crispiness, okay, the color of the food. Itu semua you akan belajar bila you buat. Kalau setakat tengok goreng lagi tak jadi. Tapi kalau kita buat, kita praktikkan. Ambil peluang mana-mana pertandingan yang ada, ambil peluang untuk join. Alright. Betul lah tu pun, kadang bidang kulinari ni memang bidang kemahiran. Macam saya sendiri pun kadang suka memasak, tapi bila belajar melalui YouTube, satu masalah ni kita tak tahu rasa masakan tu menepati atau tidak dengan resepi yang disediakan. Okey, seterusnya kita beralih pula pada hakim kita yang kedua, Puan Hajah Zahrah binti Awang. Apa pandangan Puan Hajah Zahrah tentang program seperti ini, memandangkan kita semua tidak boleh face to face? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua, terutama kepada kepada para juri dan juga kepada peserta, lecturer, dan juga kepada semua student yang ada pada hari ini, dan juga kepada Puan Farzana Shasha yang sudi menjemput kami. Ini adalah satu new norm, satu benda yang baru. Biasa kita tengok orang dalam YouTube saja masak, dan macam kami di pihak anak-anak tadika, kadang-kadang kita daripada peringkat tadika kita dah mula ajar anak-anak ni memasak, kan? Sebab memasak ini adalah satu kemahiran hidup. Belajar tinggi macam mana, pandai macam mana, hebat macam mana, satu hari kita tetap akan kena masak, kan? Lebih lagi kalau katalah kita duduk di luar negara, terutama bagi kita yang Muslim, susah nak cari makanan halal. So ini adalah satu kemahiran yang tak dapat tidak kita kena kuasai, kerana ia menjadi satu benda yang paling penting, iaitu untuk mencari bahan yang halal, mencari bahan yang sihat untuk kita masak. Jadi bagi kami di Persatuan Tarikat Islam Malaysia, anak-anak di peringkat tadika pun kita dah ajar masakan-masakan yang simple. Dan saya sendiri ada pusat transit Az-Zahrah di mana anak-anak yang darjah 1 hingga tingkatan 3 yang duduk dengan kami, dan memang kalau cuti sekolah ni memang kita ajar untuk mereka menguasai kemahiran memasak, macam masak buah Melaka, masak kari pap, buat inti kari pap, klaim kari pap, buat kuih siput, kan, ajar kopek bawang, kan, benda-benda yang very simple tapi anak-anak ni dia boleh kuasai di peringkat awal, kan. Jadi asyik pegang pen je tak boleh masak pun susah juga. Walaupun sekarang kita tengok memanglah ada Grab food, ada apa, tapi dalam satu-satu masa dan ketika yang kita perlu untuk memasak, bendanya adalah sangat penting. Dan saya nak ucapkan tahniah dan syabaslah kepada penganjur program ini yang menjalankan pertandingan ini, walaupun
kita tengok secara virtual ya, tak dapat nak bau, tak dapat nak rasa, tak dapat nak tengok betul-betul cara mereka masak ya, tapi sekurang-kurangnya inilah satu apa ni orang kata inisiatif yang wajar diberikan ucapan tahniah kerana ada usaha-usaha ya untuk buat program ini. Dan kalau kita tengok macam Pelita tu saya rasa dia masuk dalam bilik kot kan ya. Sebab ada beg-beg semua kat tepi dia kan. Ini satu cabaran ya, mungkin macam cabaran untuk still untuk cuba nak masak juga, cuba nak masuk dalam pertandingan, dan ini satu usaha yang baik. Dan bukan sahaja makanan kita ni sedap dimakan, tetapi dia memberi manfaat kepada badan kita kan, makanan yang sihat, walaupun kadang-kadang penyediaannya simple tapi rasanya sedap. Yang penting bila kita makan kita sihat. Okey, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Fauzan Zahara. Untuk makluman peserta semua, Pengajar Zahara awal ini merupakan mak ngah saya. Alright, baiklah, sementara para peserta sedang menyediakan menu pilihan mereka. Pada pandangan Puan Melissa, dari segi pertandingan ini, apakah kriteria yang dilihat sebab kita tak boleh nak sentuh menu itu sendiri? Jadi, apa pandangan Puan? Pada pandangan saya, sebab kita tak lihat rasa, masa saya di sini tak lihat rasa, jadi saya lebih tengok kepada kaedah memasak yang saya nampak sekarang ni, okey, cara-cara memasaknya lah. Okay, lepas tu tekstur atau rupa. Kita tengok maknanya kalau digoreng macam mana rupa digoreng. Okey, kalau macam buat air, jus apple, macam mana rupa jus apple tu. Memang kita tak boleh rasa kan, tapi kita tengok rupa. Okey, lepas tu persembahan makanan daripada dia punya presentation lah, food presentation. And dalam penyediaan makanan macam ni, yang saya boleh nampak, jadi saya menitik beratkan tentang kebersihan semasa penyediaan makanan lah. Dan saya berharap semua peserta dapat menyediakan makanan dengan lebih terjagalah, lebih bersih, jangan behang, jangan pegang makanan dengan yang dimasak. Kalau belum masak tak apa. Kalau belum masak you boleh pegang dengan tangan, tetapi after you cook you punya food, make sure guna alat lah, tong ke whatever lah yang you guna, atau you boleh pakai dia semasa menyediakan you punya makanan. Itu yang saya lihat ya. Terima kasih Puan. Pada pandangan Puan Haja Zahara pula macam mana? Okey, saya setuju dengan Puan Mel tadi ya, berkaitan dengan kebersihan. Ya, kebersihan kalau kita nak ikutkan dari segi tata cara penyediaan makanan, rambut mesti ditutup ya, pakai cap dan sebagainya. Itu salah satu tata cara ya. Kemudian kerap membasuh tangan ya apabila kita memegang bahan-bahan. Kemudian dari segi penggunaan pisau kan, pisau yang potong bawang tak boleh pula pergi potong buah, contohlah ya. Contohnya. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena titik beratkan semasa penyediaan makanan kan. Dan kebersihan ni sangat penting sebab dia dapat mengelakkan daripada faktor keracunan makanan kan. Jadi kalau kita menyediakan makanan itu dalam keadaan tidak bersih, dia boleh mengundang contoh kalau katalah pisau kita buat potong ayam kan, dan kita tak basuh pisau tu, kita pergi pula potong buah ya, jadi dia ayam yang ada mungkin tercemar dan sebagainya boleh mengundang kepada keracunan makanan, dan orang yang makan nanti mengakibatkan cerit-berit dan sebagainya kan. Jadi dia bukan sahaja kelihatan cantik bila dilihat, sedap bila dimakan, tetapi juga dia mestilah bersih, dan yang paling utama sekali adalah
halalan thayyibah, ya. Maksudnya pemilihan ingredient itu juga penting. Bila kita nak masak, kita melihat kepada kebaikan ataupun halal dan baik. Maksudnya ayam yang dibeli itu daripada sumber yang halal, kan? Pemilihan sayur-sayur yang jenis yang baik, yang terbaik. Maksudnya yang tidak nampak ada unsur-unsur kotor ke ataupun diambil daripada sumber-sumber yang tak sepatutnya lah, kan? Jadi ini adalah dicuci, maknanya sayur-sayur yang dicuci dengan bersih, bukan sekali lalu dekat air paip, kan? Ada yang betul-betul direndam dengan air garam dulu. Jadi penyediaan ini juga kita titik beratkanlah dalam penyediaan makanan. Dan seperti pertandingan ini mungkin kita tak dapat melihat keseluruhan tata cara peserta memasak. Jadi kita mengharapkanlah supaya benda ini juga dititik beratkan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Zahra. Untuk makluman semua calon bertanding, kita ada 31 minit lagi ya. Selamat datang calon bertanding kita yang keempat, iaitu Miss Masrul Aini. Miss Masrul Aini tadi ada hal sedikit di kampus, jadi kita berikan masa untuk Miss. Untuk makluman Miss, kita ada lagi 30 minit. Mungkin Miss boleh cerita apa yang Miss nak masak? Tak Syah, Apa dia? dengar saya tak? Nampak dan dengar. Okay, Assalamualaikum and a very good evening to everyone. So for the audience today, sorry for the lateness, and also for the judges, I would like to apologize because of I have to settle at the MSU. But let's continue for our contest ataupun pertandingan hari ini. So saya cuba cari angle yang terbaik tapi tak dapat jumpa angle. Ini pun dekat pantry je yang saya dapat. So hari ni saya akan menyediakan barley lemon cinnamon. Okay, barley lemon cinnamon which is a healthy food ataupun healthy drink for everyone. So apa bahan-bahan yang diperlukan hanyalah air sejuk, of course. Saya tak nampak lah. Okay, air sejuk yang digunakan, and then barley. Okay, barley ni for those yang nak buat barley ni perlu direbus dahulu around 15 to 30 minutes. Okay, untuk dapatkan texture yang bagus, supaya nanti bila kita simpan dalam fridge ianya masih lagi fresh untuk diminum. Okay, and then saya gunakan lemon. Okay, lemon yang telah dihiris. So lemon yang dihiris ni akan membantu dari segi penoksinan, alright. So ada lagi dua bahan yang saya gunakan, which is cinnamon, okay, cinnamon dan juga honey. Honey saya akan gunakan dalam 2 sudu untuk menggantikan gula. Saya tidak menggunakan gula langsung untuk resepi saya pada kali ini. So saya nak menyediakan ramuan dan juga nak menyediakan saya punya resepi. So back to Shasha. Terima kasih Miss, good luck. Alright, thank you. Alright. Okay, kita ada 28 minit lagi. Baiklah. Mungkin Puan Mel boleh berkongsi dengan kami semua untuk memberi nasihat atau ilmu tentang pemakanan ini, lebih-lebih lagi dalam dunia masakan. Okay, dalam kita prepare food, apa yang penting ialah
pemilihan barang, pemilihan bahan-bahan yang kita gunakan dan juga cara kita masak. Maknanya bila kita decide untuk choose the certain ingredient, so you kena tengok bila kita ni orang culinary atau kita orang yang masak ni, kita bukan masak macam tu je. Bila you masak, you nak pilih bahan. Bila you pilih bahan, adakah bahan ini sesuai untuk dimasak dengan kaedah sebegini? Okey, adakah kaedah memasak, contoh you pilih lamb leg, you pilih lamb shank, mana bahagian ni ialah bahagian yang agak tough. So adakah dengan deep fried, you pilih deep fried sesuai, atau you nak saute, atau you kata nak pan fried. Jadi maknanya bila kita memilih bahan, kita mesti tahu apakah kaedah yang sesuai untuk memastikan makanan yang kita dapat sediakan ini boleh dimakan, sesuai dimakan, dan sedap dimakan lah, sudah semestinya. Okay. Dan bila pemilihan bahan-bahan yang kita fikirkan untuk masak, mestilah dia bahan yang segar. Okay. Orang culinary memang maknanya orang tak pergi culinary pun dia boleh buat pancake. Kan? Berlambak bahan instant dekat kedai. Saya di rumah saya tak guna instant. Saya buat sendiri saya punya adunan pancake. Itu beza kita, maknanya orang yang belajar dengan yang tak belajar. Maknanya kalau you belajar, you praktiskan. Okay, so jangan elakkan dari kita banyak menggunakan bahan-bahan instant lah. Kan, sebabnya kita ni orang culinary, dia from scratch. Benda-benda yang kita gunakan mesti berbenda bahan-bahan yang segar. Itu yang Frelita tu dia dah siap dah tu. Dia dah tak nak present dah tu. Boleh balik tanya Frelita tu dia masak apa? Saya rangka lagi sekali. Frelita boleh unmute mikrofon? Halo. Okay, mungkin boleh angkat sedikit makanan tu dekat dengan kamera ke? Boleh. Alright. Hello. So, Frelita dah siap. This is crispy chicken skin and pak choy with garlic sauce. So, why I choose this menu? Because I require to myself to eat vegetables every day. And in my opinion, cooking pak choy is very easy because pak choy can be cooked by simply sauteing and compare with kale or spinach. Pak choy takes longer if stored in peti sejuk. And also pak choy has vitamin A, vitamin C, and B yang bagus untuk tubuh kita. And also for chicken skin is an unsaturated fat that helps lower bad cholesterol and blood pressure. And chicken skin also contain omega-6. Omega-9, which help reduce the risk of stroke. And I didn't cook the chicken skin to dry because it will lose the fat. So this is my. Can you see? This is my cook. Mungkin Frelita boleh gunakan back camera ke? Tunjukkan makanan. Back camera? Ini Frelita guna laptop. Oh, okay. Sorry. Nampak Fazana. Sorry? Apa dia? Nampak gambar dia tu nampak clear. Nampak clear. Ya. Frelita nanti snap kita tunjukkan gambar. Okay, terima kasih Frelita. Terima kasih. Okay, seterusnya Faris dah siap ke? Dah. Oh, sudah. Okay. Faris dah ready ke nak berikan explanation, presentation on your food? InsyaAllah ready.
So untuk makanan saya adalah roti. Saya menggunakan roti homemade lah, roti telur dikatakan sandwich. So ini adalah roti sandwich saya yang saya buat menggunakan roti wholemeal dan telur, dan ini adalah apple juice saya lah. So untuk saya buat makanan ini sebab saya rasa semua orang boleh buat and tak perlukan benda-benda yang tak berhasiat macam roti ni pun dah sihat. Lepas tu telur tak apa ni? Macam mana nak cakap? Nervous lah. Apa faham? Haris, kenapa telur tu nampak kuning? Apa? Gambar tu, kamera kenapa saya nampak telur tu dia warna kuning? Telur nampak tu kamera. Saya rasa Kuning telur kot. saya buat scrambled egg. Saya membuat Scramble. Okey, nampak macam kuning sangat. Ada campur kunyit ke? Oh, tak ada. Saya tak guna apa-apa. Oh, okey. Saya ada guna butter sedikit lah bagi ada rasa. Susah. Alright, terima kasih Faris. Aida. Apa? Untuk air tadi Faris dah present Oh. Untuk apple, sebelum saya nak potong apple, saya basuh apple dengan air garam lah bagi keluarkan ada apa-apa yang tak sepatutnya lah. And then saya potong kecil-kecil and then saya blend sahaja macam biasa. Haris, So, kenapa you guna apple apa? You guna apple merah. apple merah. Apple merah. You guna apple merah? Sebab sebab saya guna apple merah sebab kulitnya kan ada banyak zat semua, and then apple hijau saya tak sempat nak cari, tak jumpa, so saya gunakan apple merah sahaja. Haris tanya tu bukan nak soal siasat, nak tahu penjelasan dia. Kalau mana tahu ada very good benefit from red apple ni yang I tanya. Dari sekali tak berapa dengar lah. Tak ada apa. Okey. Ada campur gula ke dalam minuman tu? Saya campur sedikit sahaja gula, tak banyak. Sedikit sahaja. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Faris. Untuk Violeta dan Faris, kalau dah siap boleh upload gambar di Instagram. Nanti kita paparkan sekali lagi ya di screen sharing kita. Okey. Alright, terima kasih. Seterusnya Putra. Belum. Okey, tak apa. Kita ada masa lagi 19 minit 16 saat. Untuk Miss. Putra tu dia boleh explain tak dia punya produk sebab tadi tak dengar. Betul. Putra boleh explain? Okay. Putra buat ayam breast sekarang ni tinggal 80% lagi nak siap. Tapi dah siap mashed potato. Boleh tunjukkan mashed potato? Macam mana? Okay. Ni ayam breast Putra dah masak tadi, grill, and then mashed potato dalam masa 10-15-20 minit tadi dah siap. And then Putra hanya rebus carrot ni. Okay, sekarang ni on the way masak broccoli. Rebus broccoli. Alright. Okay, thank you. Alright. Violeta kalau dah update, tag dah. Jangan lupa tag Instagram kita ya, @kunyabites. Nanti kita akan share screen. Masuk pula kuali. Negaraku, ku beri sepenuhnya
negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu terus ke 63. Kami menjadi kita, jangan dipersia akibat titik-titik inilah biar hujan batu turun selebat tengkujuh. Selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu. Sayang aku bubur semua petir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya. Apa ni? Ayam. Yes. Lapar tengok Putra punya ayam. Okay, makan buta dah siap. Okay. Okay, this food is good for healthy also. And then makanan ini untuk sesuai untuk orang yang bina badan. So dia mempunyai protein, potato, vegetable, and carrot. All about the, semua ada vitamin. Thank you. Okay, putih gambar. Ku beri sepenuhnya ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku, trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah.
Melayu, Cina, Iban, India. Kadasan Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, Di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri kita, walaupun cantik negeri orang, Tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu, Cina, Iban, India, kadasan Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, 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 saya anak Malaysia. Wearing a retainer. Bila bertalu rentah di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu Arakan testing, kita ada 9 minit lagi. tersirat semakin kuburu. Bila bergema Kita boleh upload gambar di Instagram. Dan kami akan minta para pelajar yang lain untuk dropkan like, tanda support anda pada kontestan manakah yang layak untuk menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh.
Okey, kita nak pick random partisipan kita untuk berikan sedikit komen pada para kontestan kita. Ada antara pelajar di sini ingin memberi pandangan? Ingin kita pick random Okey, Irfan Hazlan. Boleh berikan pandangan kepada program kita pada hari ini? Pada pendapat saya, program ni dia bagus untuk macam memupuk orang untuk mahu mempunyai macam capability untuk memasak lah. So dia akan membuatkan orang boleh gunakan kreativiti mereka untuk memasak. Pada masa yang sama dia akan boleh memupuk semangat lah. Dan program ni memang bagus sebab dia boleh buat macam memberi idea kepada orang lain macam untuk kebaikan semua. Alright, terima kasih Irfan. Seterusnya kita pilih dari kalangan perempuan pula. Amy. Amy ada? Okey, kalau tak ada tak apa. Kita ambil Hazika Kasdina, ada? Kalau tak ada tak apa. Kita pilih Adlina. Adlina ada? Boleh berikan sedikit pandangan? Ada? Saya rasa baguslah sebab boleh belajar, boleh tengok. Alright, terima kasih Adlina. Okey, seterusnya saya ingin tunjukkan persoalan ini pada Puan Mel. Apa pandangan Puan tentang makanan berkhasiat di dalam mengamalkan gaya hidup sihat? Zana cakap saya ke? Sekali Zana. Okey, apa pandangan Puan tentang makanan berkhasiat di dalam mengamalkan gaya hidup sihat? Makanan sihat ni dia banyak kebaikan dia. Saya cerita pengalaman saya lah sedikit. Saya 3 bulan ni saya makan makanan sihat lah. Sebelum ni saya orangnya berisi lah. So hanya dalam masa 3 bulan saya mengamalkan makanan sihat. Saya makan nasi tapi saya ambil beras perang. Jangan nak kata nasi tu menggemukkan, tidak menyihatkan, tidak. Okey, walaupun you makan nasi putih, tetapi kalau you mengambil dalam portion yang betul, okey, dia tidak menggemukkan. Okey. Lepas tu ayam. Kita makan ayam. So bahagian mana yang sihatnya? Bahagian dada. Jadi maknanya kalau kita nak mengamalkan hidup sihat, pemilihan makanan kita kena betul. So banyak ambil real food. Bila dalam mengamalkan makanan sihat ni, kita kena ambil real food. Jangan makan processed food.
proses food macam apa sausage, okay, kalau apa burger, itu semua proses food. Tofu kan. Kalau you nak sumber protein, you ambil sumber protein yang betul. Okay, karbohidrat yang betul. Jangan kita mengamalkan hidup sihat. Kita kata kita mengamalkan hidup sihat, tapi kita makan KFC, ayam juga, ayam goreng, sihatnya tak. You makan ayam boleh, tapi bukanlah ayam goreng, nak yang kita beli. Kalau di rumah, biasanya menu sihat ni lebih bagus bila kita prepare di rumah, sebab bila kita masak sendiri, kita mengurangkan penggunaan MSG, kita mengurangkan penggunaan gula putih. Okay, garam dia bagus untuk badan kita. Maksudnya kalau you mengamalkan hidup sihat, garam you kena ambil. Okay, garam bukan tak bagus, garam bagus. Cumanya garam yang digunakan ialah garam pink salt, Himalayan salt. Okay, so mengamalkan hidup sihat ni dia bagus sebabnya kita jadi cergas. Kita jadi cergas, berat badan kita pun boleh turun. Saya buat 3 bulan berat saya turun 11 kilo. Saya hanya mengamalkan makanan sahaja. Makanan sahaja, tidak senaman, tidak. Makan sahaja. Jadi bila you kata you nak sebab tu siapa tadi Faris, Faris dia masak telur. Telur bagus. Semua protein bagus. Telur, ayam, dada ayam. Bagus pemilihan putra. Dia masak ayam, dia menggunakan dada ayam. Dada ayam adalah pilihan yang sangat tepatlah untuk protein. Daging bagus, cuma kalau kita yang tidak buat apa-apa senaman, elakkan untuk daging merahkan. Okay. So memang menu sihat ni kalau kita tengok sangat mudah untuk diamalkan. Wah, 11 kilo tu banyak pun. Saya nak turunkan 1 kilo pun ambil masa. Jangan dah turun. Okey, seterusnya pada perhatian Zahara pula, bagaimana kita nak menggalakkan kanak-kanak terutamanya untuk mengamalkan makanan berkhasiat, sebab kita sedia maklum kanak-kanak ni susah nak makan sayur terutamanya, dan mereka lebih suka pada ayam goreng. Mute. Mikrofon mute. Okay. Untuk memperkenalkan makanan sihat kepada kanak-kanak ni, kita kena start right dan start early. Ya, maksudnya kita kena kenalkan seawal yang mungkin. Seawal yang mungkin. Maksud seawal yang mungkin tu adalah maksudnya bila dia dah start, dia dah boleh mula makan pada ketika usia 6 atau 6 bulan, ya, kita dah boleh mula kenalkan dengan makanan yang berasaskan sayur-sayuran, kan, macam brokoli yang di blend bersama dengan sedikit nasi atau bubur, kan. Jadi sebab pemilihan makanan ni sebab tu Rasulullah kata bagaimana kita nak mencorakkan anak-anak kita. Jadi mencorak dari segi pemakanan juga adalah di bawah tanggungjawab ibu bapa. So pemilihan itu mestilah start early dan start right. Maksudnya kita masa baby lagi kita dah katalah dia suka mancis, kan, dia suka makan benda-benda yang apa ni, kita boleh potongkan carrot, boleh potongkan batang celery, ya, apa ni, perkenalkan sayur-sayuran tu di peringkat awal lagi kita dah boleh perkenalkan. Ya, bukan dia dah jumpa McDonald, dia dah jumpa benda manis-manis, dia jumpa aiskrim baru nak perkenalkan sayur, memang dia tak nak. So perkenalkan sayur dulu, perkenalkan benda yang tak berperisa, macam berperisa garam dan sebagainya, kan, kita perkenalkan. Macam kita ni yang dah dewasa ni, kita mungkin dah terlewat, ya. Kita tidak diperkenalkan benda-benda tu di peringkat awal. Jadi macam you all student yang mungkin akan bakal berkahwin, bakal mempunyai anak. So bila you all ada anak nanti akan datang, ya, elok diperkenalkan apa ni, makanan yang sihat ni di peringkat awal lagi.
supaya anak-anak terbiasa. Ya, lidah dia belum biasa lagi manis, belum biasa masin, tapi kita dah kenalkan mereka rasa sayur-sayur tu. Brokoli, carrot, ya, timun. Anak-anak akan suka makan. Sebab ni saya tengok sendiri apa yang berlaku pada cucu saya usia 3 tahun. Timun tu memang kerak-keruk macam dia punya cookies. Kan, carrot, ya, dia suka tengok sayur. Bila sayur je memang dia banyak-banyak letak sayur. So sebenarnya kita lah sebagai bakal ibu bapa memperkenalkan benda ni kepada anak-anak kita nanti, insya-Allah, ya. Itu saja. Terima kasih Puan Hajah Zahra dan Puan Mel. Seterusnya saya ingin bertanya soalan yang terakhir dengan Miss Masrul Aini. Apa pandangan Miss dengan program hari ini memandangkan PKP ni banyak orang kata ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Shasha as a organizer dan terima kasih juga kepada panel dan juga kepada partisipan. So menjawab pada soalan Shasha tadi, during pandemic COVID-19 ni, kalau katalah kita set mind kita as a problem, benda tu akan datang problem dah. Tapi as a normal human ataupun sebagai manusia biasa yang menjalankan tanggungjawab, yang menjalankan tugas sebagai seorang pendidik ke, sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, ayah ataupun apa sahaja, kalau kita ambil ini dari pendapatan yang positif, maka ia akan jadi yang terbaiklah. Tetapi kalau katakanlah ianya memberi satu situasi yang sukar untuk kita bendung, maka kita kena cari solusi lain apabila berlakunya keadaan-keadaan demikian. Sebabnya setiap detik dan setiap saat itu akan berlaku perubahan dan perubahan itu perlu kita terima dan adaptasi terhadap situasi dan kehidupan kita seharian. So begitu juga dengan any kind of situation ataupun any kind of agama pun mengajar kita bahawasanya sekira kita menerima apa kecelakaan ataupun berlaku situasi yang seperti ini, perlulah kita melihat balik apa yang perlu kita laksanakan supaya ianya menemui jalan yang lurus ataupun jalan yang betul. Okey, itu daripada pandangan saya, Syasha. Alright, terima kasih Miss. Video please. Terima kasih. Semua calon diminta berhenti serta merta. Untuk itu, mari kita beri laluan pada Tuan Hakim untuk mulakan sesi penilaian melalui Instagram calon bertanding. Sementara menunggu Tuan Hakim membuat penilaian, anda semua diminta membuka kamera dan menggunakan background picture untuk sesi fotografi. Bagi yang tidak dapat menggunakan, tiada masalah. Kita akan share screen Instagram mereka. Yang atas tu Boleh tunjuk satu-satu tak, Syasha? Boleh. Sebab macam tak nampak. Okey, ini daripada contestant kita iaitu Faris. Faris nak
Faris nak ulas? Promote ke Faris? Faris nak ulas tak sepatah dua kata? Faris So promote. untuk Assalamualaikum. So untuk yang untuk yang audience, jangan lupalah untuk like saya punya gambar untuk makanan saya, walaupun simple, walaupun nampak biasa je, simple, and first time lah juga saya masak benda-benda jadi dah pernah saya nak masak ni, first time masak. Selalu masak Maggi je, paling hebat Maggi. Ni out of the box lah saya masak sandwich. Saya pun terkejut, and saya harap sesiapa yang tengok ni mungkin boleh cuba, walaupun saya buat pun tak sehebat Faris tak hebat. sehebat orang lain buat. Faris sangat hebat. Faris, macam mana boleh dapat idea nak buat sandwich ni? Boleh dapat idea ni sebab saya rasa saya ni nak masak tak reti. So saya nak macam Putra, Felita, macam Miss, macam orang lain masak chicken breast semua tu, saya memang tak reti. So saya fikir apa yang senang, apa yang mudah, and maybe semua orang boleh try and masak kat rumah. So saya terfikir sandwich. Oh, sandwich senang nak buat, and cuma hanya perlu letak telur, and kalau sesiapa boleh tambah lagi, saya letak tomato ke, bagi tambah lagi berkhasiat. So dari situlah idea saya fikir make it simple. So itulah. So untuk semua jangan lupalah bagi like Well done Faris. banyak-banyak untuk saya untuk menang. Dan thumbs up. Dropkan like ya pada Instagram post Faris. Seterusnya kita beralih kepada Putra. Okey Putra, sepatah dua kata. Okay, first of all, syukur Alhamdulillah Putra dah habis masak. And Assalamualaikum. Ni dari hasil masakan Putra. Putra macam mana nak dapat idea ni, memang Putra sebelum ni memang Putra pernah buat. So, Putra suka makan ayam breast dengan vegetable, dengan brokoli, carrot, just mashed potato. Sebab dia senang untuk dimasak, hanya rebus dan grill, dan menyediakan bahan-bahan yang mudah. Mudah seperti ayam, carrot, brokoli, just rebus, and ada cara hidangan sendiri lah setiap hidangan masakan. Okay, terima kasih Putra. Putra. Yes. Okay Putra, kata tak masak, tapi ni boleh masak ni. Fancy aja ke? Frozen ni frozen ni. Dia ni memang. Belajar sendiri ke ni apa? Tengok mana-mana? YouTube. YouTube. Tak nak juga minta tolong fiancé, bagus. Okay, thank you Putra. Alright, terima kasih Putra. Lupa like tahu. Jangan lupa like ya semua. Kita ada Shalin kat WhatsApp group ya. Okay, seterusnya kita beralih kepada kontestan ketiga kita, iaitu Felita Berlian yang kita import khas daripada negara seberang. Hello semua. So, menurut Felita, Felita ni kan jauh, Felita nak cerita sikit. So, Felita ni kan daripada Indonesia dan tak boleh balik selama almost 2 tahun. And then, karena COVID-19 and my family, kakak dan adik Felita, dia pernah positif dan dia pernah pesan untuk Felita untuk stay healthy di sini, untuk makan sihat, untuk minum vitamin supaya Felita selalu diberi energi, tak gampang sakit, mudah sakit. So Felita dah almost 2 years because Felita alone. So Felita kena menjaga diri Felita sendiri dengan makan sehat, dengan olahraga, dengan minum vitamin. So untuk semua jangan lupa untuk
makan sayuran everyday, makan yang cukup, and minum vitamin, dan jangan lupa untuk olahraga juga. Dari Ferlita. Fir, Ya, madam. kamu beli bahan ni pagi tadi ke ataupun semalam? Semalam. Memang Ferlita memang selalu stok pakcoy dengan ayam dekat rumah. So memang semalam beli beberapa barang je. Okey. Nanti promote sama dengan kawan kamu. Okey. Okey, madam. Ayin. Okay. Alright, thank you. Back to Syah. Thank you everyone. Alright, terima kasih. Para juri bagaimana? Sudah? Okay. Saya masih menunggu result para juri melalui WhatsApp. Sementara menunggu Tuan Hakim membuat pengiraan terhadap penilaian-penilaian tersebut, kita sekali lagi diminta buka kamera, kita nak tangkap gambar ya. Diminta buka kamera ya untuk claim James Fine. Siapa nak James Fine kena buka kamera. James Fine mari. Vishnu, Tana, Is, Kiban, Amalia, Rachel, Dawn, Nur Farisha, Abilashini, Akila, Batrisha, Puvitira, Nadra, Kaniswari, Fadila, Umaira, Batrisha, Ayu Farhana, Janani, Nasha, Salena. Alright. Dia minta senyum dulu ya. Tim kita tengah tangkap gambar. Kayaknya kita ada 4 dulu. Saya baru grup ketiga. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Coba menyiramnya agar tumbuh. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program Awaken Your Inner Chef pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, boleh silakan lagu. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program Awaken Your Inner Chef pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kini sudah sampai masanya untuk kita umumkan pemenang bagi pertandingan kita pada hari ini.
dijemput Puan Mel untuk Sekejap. Right. Dijemput Puan Mel untuk mengumumkan pemenang kita pada hari ini. Lagu please. Adat bertanding kita terima ya. Apa Puan? Tak cakap apa dengan saya kena umum. Okey, kita mulakan dengan tempat ketiga kan. Okay. Kejap kita pasang lagu dulu. Mana lagu ni? Naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat membara. Contestant dah ready? Zen. Okey, tempat ketiga. Okay, dengan surata markah 7/6 jatuh kepada Firlita Berlian. Tahniah Firlita. Congratulations. Mic. Microphone free. Okay, Alhamdulillah menang. Terima kasih. Seterusnya. Announce nombor 2 ke nombor 1 ni? Yang lain nak nombor 2 dulu ke nak nombor 1 dulu? Satu. Itulah kan sebab kita tahu dah kalau kita sebut nombor 2 sekarang, nombor 1 tahu dah dia. Nombor 1. Nombor 1 champion. Okey. Juara champion bagi pertandingan memasak Awaken Your Inner Chef. Okay, jatuh kepada Putra. Wah, congratulations. Tak sangka pula. Makan frozen food ni. Bukan. So, tahniah juga kepada Faris dapat tempat kedua. Oh. Tahniah Faris. Wow. Terima kasih. Jaka-jaka tak pandai masak akhirnya boleh menang. Okey, apa kata Miss share tentang minuman berkhasiat yang Miss explain tadi sedikit, boleh? Okay, alright. Berkenaan dengan air barley lemon cinnamon honey ni bagus untuk kesihatan sebabnya ia boleh juga melatih. Dan juga barley ni adalah salah satu boleh digantikan dengan karbohidrat. So kalau you guys tak makan nasi ke atau tak makan apa, barley boleh digantikan dengan karbohidrat. Sebabnya seperti yang Puan Mel bagi tahu tadi, okey, kita kena pandai tahu bagaimana porsi yang kita ambil, kena pastikan karbohidrat, protein semua perlu diambil mengikut sukatan, dan yang pasti kena ambil banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu paling penting. So air yang saya buat ni adalah untuk saya punya snacking. Snacking tu ialah saya buat untuk minum petang. So petang untuk snacking saya dah ada dah. Jadi saya tak perlu nak snacking benda lain. Okay. So itu sedikit perkongsian saya Syah untuk mereka ataupun untuk audiens hari ini. Terima kasih Miss. Tahniah kepada barisan-barisan calon bertanding dan terima kasih juga pada barisan juri. Miss ingin sampaikan beberapa sepatah dua kata sebelum kita conclude. So kita tinggal 5 minit. Syah jangan lupa James. Okay, yang keduanya sebagai on behalf of lecturer dan juga organizer,
Dan of course our coordinator program untuk program ini adalah Syah. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kita punya juri hari ini, dua juri yang saya rasa amat bertuah untuk kami kerana kami diberi peluang untuk dinilai oleh mereka yang saya rasa sangat berpengalaman dan juga sangat mempunyai ilmu yang tinggilah, okey, iaitu Puan Malisa Sahila. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami walaupun kontestan tak ramai, tapi nak membentuk dua anak lelaki ni memasak, inilah masanya yang saya perlu dan saya ada membentuk skill kepada mereka selain daripada memberi ilmu ataupun tunjuk ajar yang lain. Okey, terima kasih sekali lagi Puan Malisa Mel atas sudi bersama kami pada petang ini. Mungkin ada kesibukan tetapi sudi meluangkan masa, kami sangat-sangat berbesar hati. Dan juga tidak dilupakan kepada panel kami yang kedua iaitu Puan Hajah Zahara Awang. Puan Hajah, terima kasih kerana bersama dengan kami dan kami berharap mungkin nanti ada event-event lain kami boleh menjemput lagi sekali untuk bersama-sama sebab rasa lebih selesa sekiranya panel memberi tunjuk ajar ataupun memberi didikan kepada kami bagaimana yang perlu kami laksanakan pada masa akan datang. So sekali lagi on behalf of organizer saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih dan syukran jazilan. Allah saja yang boleh membalasnya dan yang pasti sekiranya ada kekurangan tolong maafkan kami. Okey Syah. Okey, terima kasih dan tahniah sekali lagi buat semua barisan calon bertanding dan barisan juri hakim. Untuk makluman semua, hadiah dan sebagai tanda penghargaan kepada juri-juri kita dan kepada semua barisan calon bertanding, saya sebagai founder Kunyah akan postkan hadiah ke alamat rumah masing-masing. Okey, nanti kita akan update secara personal. Kita telah sampai di penghujung acara. Saya bagi pihak urus setiap program ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu kehormat dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama bagi memeriahkan majlis pada hari ini. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Para hadirin boleh scan QR code ini untuk James Point. Dipersilakan. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, jangan lupa scan James code doa. Terima kasih semua partisipan. Thank you kepada tahniah semua kepada peserta. All the best. Terima kasih. Terima kasih semua. Teruskan memasak. Pada yang melihat dan memasak, teruskan memasak. Dengar tu. Nasihat daripada seorang ibu. Thank you. Thank you semua. Thank you. Welcome. Make sure you are scan the barcode. Mas Mungkin sekalian menghubungi semua. Aisyah, Aisyah boleh inform kalau kata siapa dah scan dia boleh left from this Zoom meeting. Okey. Untuk semua yang dah scan boleh left Zoom kita ni. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Tahniah barisan kontestan. Tahniah juga Miss.
Kita main itu ni. Ajar-ajar kamera rosak, bawa balik dah siap. Main itu. Jauh tak. Tak bagus. Terima kasih semua. Bagi yang ingin terasa Kunyah Bites, bolehlah cari saya dekat IG Kunyah Bites ya. Terima kasih Priyanka. Thank you Adlina. You're most welcome. Semua scan ya QR code. Azam dah scan. Felicia dah scan QR code. Alright. Faizal dengan Felicia dah? Boleh scan? Felicia, you dah scan ke Felicia? Alright Faizal, take your time. Faizal pun tengah loading, miss. Felicia no respond. Okay, tak apa. Yang siapa tadi Syah yang Muhammad Faizal ni? Muhammad Faizal. Loading. Okay, kalau sikit lagi loading nanti minta dia bagi Syah nama dan juga ID. Nanti saya kena scankan untuk dia. Okay, boleh. Faizal boleh PM saya. So yang lain Saya ada dalam grup. okay. So, nanti minta dia bagi dekat Syah supaya saya dan submit. Okay, done. Okay. Alright, thank you. Alright, thank you so much Faizal. Felicia macam mana, miss? Tak apa, Felicia nanti kita akan tengok. Alright. Okay. Alright, most welcome. Okay. So saya rasa QR code ni pun dah close tau, Syah. Okay. Okay, kejap. Saya So nanti kalau ada apa-apa daripada pelajar yang WhatsApp dalam WhatsApp group ataupun personal Syah, just bagi tahu kat dia macam yang Syah kena buat, yang dia orang kena buat lah. Okay. Tapi dalam hari ini sahaja. Kalau kata esok dia bagi tahu, so kita tak consider ya. Alright. Dalam kita tunggu sampai sekarang pukul 4 dalam 15 minit. Okay. So nanti Felicia akan contact Syasha nanti. Ya. Yeah. Okay. So last but not least from congrats guys. Thank you so much everyone. Tak nak pun you guys boleh buat juga. Yang penting ada tangkap gambar je, tangkap gambar. Perintah kalah. Okay, tangkap gambar. Faris belakang sikit Faris. Tak baik. Boleh tabu. Sampai hati dia. Sabar Filita. Dah lah. Kita fokus yang lain. Dengan Putra memasak hari ni. Okay, jom kita tangkap gambar ya. Okay. Sekejap.
Kira Alright. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, thumbs up dua-dua. Lasha. Okay, lagi satu last yang terakhir. 1. Berita nombor 3. 1, 2, 3. Abah Faris. Oh, balas balik ya. Dan tak lupa juga untuk saya ucapkan saya ada 2 yang membantu saya, iaitu mak saya Puan Dramati dan kawan saya Muhammad Syahmi. Terima kasih membantu. Ada Adisha. Alright. So, Berita galak. okay, guys, kita ada last class untuk this Friday. So this Friday kita akan discuss sedikit berkenaan dengan mid semester exam yang you guys answer. And then nanti kita wrap semua untuk you guys punya coursework. Okay, great. Okay, this Friday make sure anything apa-apa nanti kita discuss on this Friday untuk closing juga. Close untuk July session and then kita akan jumpa balik pada September 2021. Saya dah habis. Bye semua. Kita pergi pada internship. Saya intern lah. Alright. Okay, Fir nampak lapar Fir. Kamu lapar. Putra, lapar lah makanan. Nombor 3. Jom juga. Makanan tu menarik. Itulah. Jom, meet up. Okay. Kita battle. Alright. Okay guys. Nanti jangan lupa hantar alamat tau. Wait, alamat. Nanti saya postkan kunyah ke rumah masing-masing. Dalam WhatsApp group Syah Rima balik. Boleh? Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Berita nombor 3. Awesome event ini. Berita nombor 3. Thank you. Nampak sangat tak nak keluar. Okay, tengok tu. Putra tak nak keluar. Farid pun tak nak. Feel lagi tak nak keluar. Okay, bye. Bakcoy. Bu, bakcoy. Bakcoy bu. Haris curang bu. Putra menang nasib. Haris Putra, nanti kita balas balik. Kan, madam. Saya dukung. Ya, Fir, nanti kita bergabung buat ni pula, buat depan madam. Perempuan. Okay, bye. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Thank you semua. Pak Haris.